Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kali ini kita akan belajar lagi tentang ikatan kimia, tetapi fokus kita pada kali ini ialah untuk melihat berkaitan ikatan kovalen. Bagaimanakah ikatan kovalen terbentuk? Ikatan kovalen terbentuk apabila atom-atom bukan logam berkongsi elektron untuk mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. Sebenarnya terdapat 3 jenis ikatan kovalen. Yang pertama adalah ikatan tunggal dan yang kedua adalah ikatan ganda dua. Manakala yang ketiga adalah ikatan ganda tiga. Mari kita lihat bagaimana ikatan tunggal terbentuk. Kita akan lihat pembentukan ikatan tunggal dengan mengambil contoh molekul klorin. Dalam molekul klorin, didapati susunan elektron atom klorin adalah 287. Oleh itu, atom klorin memerlukan satu elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Dua atom klorin masing-masing menyumbangkan satu elektron valennya untuk dikongsikan. Oleh itu, dua atom klorin berkongsi sepasang elektron bagi mencapai susunan elektron oktet dan ikatan tunggal terbentuk di dalam molekul klorin. Kalau kita lihat di sini pula, ini adalah contoh pembentukan ikatan tunggal di dalam molekul klorin dalam bentuk gambar rajah. Dan ini adalah gambar rajah susunan elektron molekul klorin. Di sini kita dapat lihat sepasang elektron dikongsikan di antara dua atom klorin dan membentuk ikatan tunggal. Sekarang kita lihat apakah struktur Lewis. Struktur Lewis sebenarnya adalah satu lagi cara menggambarkan bagaimana pembentukan ikatan kovalen berhasil. Struktur Lewis hanya menunjukkan elektron valen sahaja bagi atom-atom yang terlibat. Sepasang elektron yang dikongsi boleh diganti dengan satu garisan antara dua atom. Contoh adalah seperti atom-atom hidrogen. Atom hidrogen berkongsi sepasang elektron. Oleh itu, jika sepasang elektron dikongsikan dan dia akan digambarkan ataupun kita akan lukis dalam bentuk satu garisan yang terdapat di antara dua atom. Dan jika satu garisan ini membawa maksud ikatan kovalen ataupun kita kata membawa maksud ikatan tunggal. Jika terdapat atom yang lain terdapat dua, itu membawa maksud ikatan ganda dua, dan jika terdapat tiga garisan itu membawa maksud ikatan ganda tiga. Jadi bagaimana struktur Lewis dalam molekul klorin digambarkan ataupun dilukis? Sebenarnya dilukis dalam bentuk seperti ini. Jadi kalau kita lihat atom klorin yang pertama terdapat 7 elektron valen dan atom klorin yang kedua terdapat 7 elektron valen, dan kita boleh lukis dalam bentuk seperti ini, dan di bahagian tengah terdapat sepasang elektron yang dikongsikan di antara dua atom klorin. Ataupun kita boleh tulis atau lukis seperti ini. Jika terdapat sepasang, jadi terdapat satu garisan di antara atom klorin ini dikenali sebagai ikatan tunggal. Sekarang mari kita lihat pula pembentukan ikatan ganda dua. Pembentukan ikatan ganda dua boleh dilihat di dalam molekul oksigen. Susunan elektron atom oksigen adalah 26. Oleh itu, atom oksigen memerlukan 2 elektron bagi mencapai susunan elektron oktet yang
stabil. Maka dua atom oksigen masing-masing menyumbangkan dua elektron valen untuk dikongsikan. Oleh itu, atom-atom oksigen ini akan berkongsi dua pasang elektron dan mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Maka ikatan ganda 2 terbentuk di dalam molekul oksigen. Dalam bentuk gambar rajah, bagaimana ikatan ganda 2 terbentuk di dalam molekul oksigen, kita boleh lihat seperti yang ada pada gambar rajah ini, di mana kalau kita lihat dua atom oksigen berkongsi dua pasang elektron bagi membentuk ikatan ganda 2. Bagaimana pula kalau dalam gambar rajah ataupun dalam struktur Lewis. Rajah struktur Lewis molekul oksigen boleh digambarkan seperti berikut. Atau dalam bentuk ini. Apabila dua atom oksigen berkongsi dua pasang elektron, maka dua garis ataupun dua ikatan terbentuk. Dan dua garis ini ataupun ikatan ini dikenali sebagai ikatan ganda 2. Okey, seterusnya kita lihat pula ikatan ganda 3. Bagaimanakah ikatan ganda 3 terbentuk? Kita akan lihat pembentukan ikatan ganda 3 di dalam molekul nitrogen. Susunan elektron dalam atom nitrogen adalah 25. Oleh itu, atom nitrogen memerlukan 3 lagi elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Dua atom nitrogen masing-masing akan menyumbangkan 3 elektron valen untuk dikongsikan. Oleh itu, atom-atom nitrogen ini akan berkongsi 3 pasang elektron dan mencapai susunan elektron oktet. Apabila 3 pasang elektron dikongsikan, maka ikatan ganda 3 terbentuk di dalam molekul nitrogen. Dalam bentuk gambar rajah, susunan elektron adalah seperti berikut. Kita boleh lihat dua atom nitrogen sekarang berkongsi 3 pasang elektron. Kerana masing-masing memerlukan lagi 3 elektron. Dan apabila 3 pasang elektron dikongsikan, kedua-dua atom nitrogen ini mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Rajah struktur Lewis molekul nitrogen boleh ditulis atau dilukis seperti berikut. Di mana kita dapati atom-atom nitrogen ini berkongsi 3 pasang elektron. Jadi apabila 3 pasang elektron dikongsikan, maka kita boleh tulis terdapat 3 garis di sini. Dan 3 garisan ini sebenarnya menggambarkan terdapat ikatan ganda 3 di antara atom-atom nitrogen. Baiklah, kita telah pun mempelajari bagaimana pembentukan ikatan tunggal, ikatan ganda 2 dan juga ikatan ganda 3. Sekarang mari kita tambahkan lagi kefahaman kita tentang pembentukan ikatan ini dengan menjawab soalan-soalan berikut. 1A. Terangkan pembentukan ikatan kovalen dalam molekul hidrogen, molekul air, molekul karbon dioksida dan seterusnya. Lukiskan gambar rajah susunan elektron bagi sebatian-sebatian di atas. Jadi murid-murid diminta mencuba dahulu sebelum melihat jawapan yang kita akan bincangkan. Okey, kita akan cuba bincangkan apakah jawapan bagi soalan 1A1. Iaitu pembentukan ikatan kovalen dalam molekul hidrogen. Nombor proton bagi hidrogen adalah 1.
Oleh itu, ini adalah cadangan jawapan yang boleh kita gunakan untuk menjawab soalan pembentukan ikatan kovalen dalam molekul hidrogen. Susunan elektron atom hidrogen ialah satu. Dua atom hidrogen masing-masing memerlukan satu lagi elektron untuk mencapai susunan elektron duplex. Dua atom hidrogen masing-masing akan menyumbangkan satu elektron valennya untuk dikongsikan. Oleh itu, dua atom hidrogen berkongsi sepasang elektron dan mencapai susunan elektron duplex bagi membentuk sebatian yang mempunyai ikatan tunggal. Jadi di dalam pembentukan ikatan molekul hidrogen, sebenarnya di dalam molekul hidrogen terdapat ikatan tunggal. Sekarang kita lihat pula pembentukan di dalam molekul air. Molekul air terdiri daripada dua atom hidrogen dengan satu atom oksigen. Nombor proton bagi hidrogen adalah 1 dan oksigen adalah 8. Dan berikut adalah cadangan jawapan untuk pembentukan molekul air. Susunan elektron atom hidrogen ialah 1, manakala atom oksigen adalah 26. Jadi atom hidrogen memerlukan satu lagi elektron bagi mencapai susunan elektron duplex. Sementara atom oksigen memerlukan dua lagi elektron bagi mencapai susunan elektron oktet. Oleh itu, dua atom hidrogen masing-masing menyumbangkan satu elektron valennya dan satu atom oksigen pula akan menyumbangkan dua elektron valennya untuk dikongsikan. Perkongsian elektron ini akan menghasilkan sebatian yang mempunyai ikatan tunggal. Jadi di dalam molekul air terdapat ikatan tunggal. Kita lihat pula pembentukan molekul karbon dioksida. Molekul karbon dioksida terdiri daripada gabungan satu atom karbon dengan dua atom oksigen. Nombor proton karbon ialah 6 dan nombor proton bagi oksigen adalah 8. Dan jawapan ataupun cadangan jawapan bagi pembentukan molekul karbon dioksida adalah berikut. Susunan elektron atom karbon ialah 24, manakala atom oksigen ialah 26. Atom karbon memerlukan dua lagi elektron bagi mencapai susunan elektron oktet. Sementara atom oksigen pula memerlukan dua elektron lagi bagi mencapai susunan elektron oktet. Oleh itu, satu atom karbon akan menyumbangkan dua elektron valennya dan dua atom oksigen pula masing-masing akan menyumbangkan dua elektron valennya untuk dikongsikan. Perkongsian elektron ini akan menghasilkan sebatian yang mempunyai ikatan ganda 2. Jadi, di dalam molekul karbon dioksida terdapat ikatan ganda 2. Baiklah, sekarang kita lihat pula gambar rajah susunan elektron bagi molekul hidrogen. Gambar rajah bagi susunan elektron molekul hidrogen boleh dilukis seperti berikut, di mana dua atom hidrogen berkongsi sepasang elektron dan kedua-dua atom hidrogen ini telah mencapai susunan elektron duplex. Gambar rajah susunan elektron bagi molekul air pula adalah seperti berikut, di mana dalam molekul air ini dua atom hidrogen masing-masing berkongsi sepasang elektron dengan satu atom oksigen. Dan kita dapati atom hidrogen telah mencapai susunan elektron duplex, manakala atom oksigen juga mencapai susunan elektron oktet. Dan apabila sepasang elektron dikongsikan, jadi ikatan tunggal terbentuk di dalam molekul air. Bagaimana pula gambar rajah susunan elektron bagi molekul karbon dioksida?
Gambar rajah susunan elektron bagi molekul karbon ketiga adalah seperti berikut, di mana dua atom oksigen masing-masing berkongsi dua pasang elektron dengan satu atom karbon dan membentuk ikatan ganda 2 di antara atom karbon dengan atom oksigen. Kedua-dua atom oksigen juga mencapai susunan elektron oktet, begitu juga dengan atom karbon. Dan diharap setelah mempelajari ikatan kovalen, murid-murid semua akan lebih faham. Jika menghadapi masalah, boleh ulang tonton video ini. Bagi anda yang suka pada video ini, boleh like, subscribe dan share video ini kepada rakan-rakan anda. Terima kasih.